Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang Dipertua, ahli-ahli Dewan, saya bangun bahaskan satu akta bagi meminda akta kanak-kanak dan orang muda dalam kurungan pekerjaan 1966. Saya menyambut baik hasrat kerajaan untuk meminda akta ini untuk memberikan satu jaminan keselamatan kepada generasi yang akan mewarisi negara kita pada masa hadapan. Dalam akta yang dibentangkan ini telah dijelaskan antara tujuan utamanya ialah untuk menaikkan had umur bagi kanak-kanak yang ditakrifkan sebelum ini lebih rendah kepada satu yang lebih tinggi untuk kita menyahut seruan yang telah dibuat oleh konvensyen kanak-kanak ataupun yang telah disebut dalam konvensyen umur minimum 1973. Jadi di mana yang telah kita lihat, dan saya telah membaca akta pindaan ini, kita telah melihat berlaku terlalu banyak kes-kes yang membabitkan kanak-kanak dan juga membaikkan orang muda di negara kita, walaupun berlaku di sebalik tabir. Saya membahaskan akta ini untuk menunjukkan bahawa Islam memandang serius eksploitasi kanak-kanak, penderaan kanak-kanak, keganasan terhadap kanak-kanak, di mana dalam satu persidangan Akademi Fiqh Islam Sedunia yang ke-12 yang dianjurkan oleh Pertubuhan Negara-Negara Islam OIC di Riyadh, Arab Saudi, pada tahun 2000 menetapkan antara lain hak asasi kanak-kanak berdasarkan kepada hukum syarak, termasuklah di antara lain Islam melarang ibu bapa dan masyarakat mengeksploitasi kanak-kanak sebagai buruh dalam pertanian, perladangan, perindustrian dan perkhidmatan yang lain. Islam menganggap menyalahgunakan hak agama kanak-kanak membahayakan nyawa kanak-kanak, mengeksploitasi seks kanak-kanak, menyalahguna harta kanak-kanak dan mendera pemikiran kanak-kanak sebagai satu tindakan yang zalim. Sidang Dewan Rakyat yang dihormati, menurut Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO, pada masa ini dianggarkan terdapat lebih daripada 200 juta buruh kanak-kanak yang berumur di antara 5 ke 17 tahun yang menjalankan tugas buruh kasar di seluruh dunia. Daripada jumlah tersebut didapati 122.3 juta buruh kanak-kanak terdapat di negara Asia Pasifik, 49 juta di Asia Tengah dan juga utara benua Afrika, yang lain-lain selebihnya. Dan mereka ini kebanyakannya bekerja di luar bandar, termasuk dalam bidang pertanian, peladangan, perindustrian dan lain-lain, perkhidmatan. Jadi perkara ini perlu dipandang serius oleh kerajaan, oleh pihak kementerian. Dan kalau kita lihat berdasarkan kepada pemantauan yang dilakukan oleh Badan Pemantau Antarabangsa Hak Asasi Manusia Human Rights Watch, pada masa ini dapat lebih kurang 120 juta kanak-kanak terlibat sepenuh masa menjadi buruh kanak-kanak. Dan 3 suku daripada bilangan tersebut, mereka bekerja dalam keadaan yang amat menyedihkan kerana upah yang tidak sepadan, tempat kerja yang kotor, eksploitasi seks, tempoh kerja yang panjang, buruh paksa dan sebagainya. Laporan pemantau ini juga menyebut kebanyakan mereka bekerja disebabkan untuk membantu keluarga yang kebanyakan mereka hidup dalam kemiskinan. Kita sama-sama faham bahawa kanak-kanak sebagai manusia biasa harus dilayan dan berhak mendapat layanan sebagaimana orang dewasa. Tapi persoalan besarnya, apakah dalam negara kita mempunyai data-data yang terperinci terhadap kanak-kanak yang dieksploitasi? Saya minta pihak kementerian untuk mendedahkan kepada kita sejauh manakah ataupun berapa ramaikah kanak-kanak di Malaysia ini yang dieksploitasi dalam bentuk pekerjaan dan sebagainya. Walaupun akta ini telah dibentangkan 44 tahun yang lalu, saya masih melihat ada banyak lagi perkara yang boleh dibaiki oleh pihak kementerian. Kita lihat walaupun 44 tahun akta ini sudah berkuat kuasa, kita masih lagi melihat adanya kanak-kanak yang bekerja di tempat-tempat yang tidak dibenarkan oleh akta ibu yang sebelum daripada ini. Kita buat pindaan hanya melibatkan kebanyakannya
terhadap umur yang boleh dibolehkan kanak-kanak bekerja. Tapi pada masa yang sama kita lihat segala peraturan ataupun seksyen yang telah dibentangkan dalam akta asalnya, akta ibunya, masuklah seksyen 5 yang kanak-kanak tidak boleh bekerja daripada pukul 8 hingga 7 pagi, 8 malam hingga 7 pagi, bekerja berterusan melebihi 3 jam tanpa rehat. Semua ini masih lagi belum dilaksanakan secara sepenuhnya. Begitu juga orang-orang muda yang mereka terpaksa bekerja. Dan bagi kita dia akan menimbulkan kesan yang cukup negatif kepada generasi yang akan datang. Sidang Dewan Rakyat yang dikasihi sekalian, Islam telah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut wal yakhshal ladzina law taraku min ba'di khalfihim zurriyatan dhi'afa. Ini satu arahan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada penjaga-penjaga, kepada pemimpin-pemimpin untuk melihat generasi akan datang. Hendaklah kamu merasa bimbang, kamu akan meninggalkan warisan ataupun keturunan yang lemah. Ini satu amaran dan juga supaya kita bersikap waspada. Dan dalam satu hadis disebut oleh Nabi Muhammad SAW, riwayat Ahmad dan juga At-Tabrani, dia menyebut, berlaku adillah terhadap anak kamu, berlakulah adillah terhadap anak kamu, berlaku adillah terhadap anak kamu. Saya ingin menyebut bahawa dapat banyak sebab kita apabila kita lihat kanak-kanak yang apabila mereka bekerja di usia yang muda, sedangkan mereka sepatutnya dijamin oleh kerajaan, walaupun mereka datang daripada keluarga yang miskin. Ada di kalangan mereka ibu bapa kehilangan ibu bapa pada usia yang muda, tapi tanggungjawab kerajaan untuk memberikan pendidikan kepada mereka, tanggungjawab kerajaan untuk memberikan latihan kemahiran kepada mereka. Apabila mereka berada di alam pekerjaan dalam usia yang begitu muda, kesan yang negatif termasuklah dalam perkembangan mental mereka. Kemudian mereka boleh bersikap materialistik. Apabila mereka mendapat pendapatan yang lumayan, mereka akan cenderung melakukan kecenderungan untuk menyalahgunakan pendapatan yang lumayan untuk memuaskan kehendak nafsu dan juga mengejar kebendaan. Lalu banyak perkara-perkara yang boleh membawa mereka kepada kerosakan, baik kerosakan itu dalam bentuk fizikal, mental ataupun moral. Dalam akta asal, kalau kita lihat dalam akta asal, akta ibu yang dibentangkan pada tahun 1966, disebutkan dengan jelas dalam seksyen 7 sebagai misalnya, kanak-kanak ataupun orang muda hanya boleh bekerja di tempat hiburan awam jika dibenarkan secara bertulis oleh ketua pengarah buruh dengan syarat-syarat yang tertentu. Dan yang kedua, ianya tidak membahayakan nyawa anggota, kesihatan ataupun moral mereka. Ini kita lihat masih lagi jauh daripada capaian yang sebenar. Kalau kita lihat secara detail, kita akan bagaimana mereka yang bekerja di tempat-tempat ini, mereka akan berdepan dengan bahaya moral yang sangat membimbangkan. Termasuklah mana yang disebut oleh Yang Mulia Raja Nazrin dalam ucapan titah baginda, menyebut bahawa dalam tahun 2000 hingga 2008, Julai 2008, dalam masa 8 tahun kita dah melihat 257,000 anak luar nikah ataupun anak tak sah taraf yang direkodkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Saya ingat dia berpunca daripada kita terlalu bebas memberikan kebenaran ataupun keluasan kepada anak-anak kita, anak-anak ataupun kanak-kanak, sampai mereka terjebak ataupun bekerja di tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Sudah jelas dia bertentangan dengan akta ini. Tapi sejauh manakah, berapakah datanya, berapakah statistiknya yang boleh diberikan oleh pihak kementerian kepada kita, Dewan yang mulia ini, terhadap eksploitasi yang berlaku dan kerosakan moral yang terpaksa ditanggung oleh beberapa generasi yang akan datang selepas daripada kita. Saya juga ingin memohon kepada pihak kerajaan